Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk kali ini kita akan tengok pada solution untuk second order linear differential equation untuk case non-homogeneous equation. Okay, kalau sebelum ni kita dah tengok untuk homogeneous equation, recall balik apa yang membezakan di antara homogeneous dan non-homogeneous. Okay, katakan kita ada second order linear differential equation yang ni. Okay, kalau kita ada ini, ingat balik, kalau Rx ni Rx equal to 0, so itu kita namakan sebagai homogeneous. Dan kalau Rx ni ada nilai Rx tak equal to 0, ini ialah non homogeneous. Okay, so straightforward. Untuk non homogeneous equation, dia kata a general solution of non homogeneous equation of the form dalam bentuk macam ni, iaitu solution kepada non-homogeneous equation, iaitu equation yang ni second order dan Rx ni adalah solution dia ialah y equal to yh plus yp. Dan dia kata kat sini yh ni general solution of homogeneous equation. So untuk yh yang ni, ini ialah solution of homogeneous equation, iaitu seperti mana yang kita dah buat sebelum ni. Sebelum ni yang dah buat contoh-contoh kita dah tengok sebelum ni. So untuk non homogeneous equation, apa yang perlu kita belajar balik ataupun apa perlu saya terangkan balik ialah macam mana kita nak dapatkan yang ni, yp ni. So first kali kita dapatkan yh, and then kita dapatkan yp, dan ini ialah solution untuk second order non homogeneous equation. Okay, so kalau kita tengok ringkasan dia ataupun prosedur dia untuk solution non homogeneous equation ni. Okay, katakan kita ada differential equation ini, kita ada second order differential equation. First step, okay, first step yang kita kena buat ialah solve homogeneous equation. Macam mana kita nak solve homogeneous equation? Kita ambil equation yang dibagi tu, dan kalau Rx ni equal to 0, so that itu ialah homogeneous equation. So daripada yang ni kita jadikan bentuk macam ni, iaitu Rx equal to 0, dan kita solve macam yang kita dah buat sebelum ni. Bila solve je ni, kita akan dapat y. Kalau sebelum ni kita buat y equal to apa-apa, so untuk kali ni sebab kita ada 2, so kita ada y, yh tu ialah y homogeneous. Okay, y homogeneous. Okay, dah dapat yang ni, dah dapat yang ni, tinggal kat situ, duduk diam-diam kat sini. Then kita pergi pada next step, second step, kita solve untuk second part, iaitu kita dapatkan yp ni. Okay, dapatkan yp. So pakai inilah, pakai non homogeneous equation as total equation yang Rx ni ada nilai tu. So daripada sini kita akan dapat yp, and then terus bila dapat yh dah dapat, yp dah dapat, solution ialah y equal to yh sama yp. Okay, itu simple je. So sekarang ni apa yang perlu kita tekankan dalam non homogeneous equation ni ialah macam mana nak dapatkan yp ni. Okay, dia ada dua metod untuk dapatkan yp ni. Pertama sekali, kita ada metod yang kita namakan sebagai undetermined coefficient. Okay, untuk dapatkan yp ni, yp kita ada undetermined coefficient satu, dan lagi satu kita ada variation of parameter method. Okay, so yang ni, dua-dua method ni ialah untuk dapatkan yp. Kita akan tengok satu-satu lepas ni. Sebelum tu,
kita nak tunjukkan macam mana step ni untuk dapatkan homogeneous equation ni sebelum kita pergi masuk kepada dua method ni. So kita tengok contoh yang next ni. Okey. Kita tengok contoh ni. So bila kita ada satu differential equation, kalau ikut kat sini kita ada yang ni lah. Kita ada differential equation ni. Ingat yang saya bagi tahu sebelum ni, first step ialah dapatkan general solution untuk homogeneous equation. So untuk dapatkan general equation untuk homogeneous equation daripada persamaan tu, kita tulis dalam bentuk homogeneous. Dalam bentuk homogeneous iaitu yang Rx ni equal to 0. So kita buat y double prime plus 2y prime plus 101y equal to 0. So this one is homogeneous. Sebab this one equal to 0 Rx ni. So solve yang ni saya tak nak tunjuk sebab kita awak boleh untuk solve yang ni awak kena tunjuk step by step lah. Maknanya step pada yang ni solve kan dan dapatkan last sekali dapat yang ni. Kalau buat ni ikut step macam kita dah buat sebelum ni, ini dapat yang ni. Inilah YH. Okey, yang ni awak boleh buat sendiri. Step ni saya dah tunjuk ni secara ringkas. Last sekali kita dapat YH. Dapat YH ni, YH. Okey, dah duduk dia diam kat tu, simpan kat situ. Kalau saya nak tunjukkan ini ialah yang second step ni ialah untuk dapatkan YP tu. Okey. Untuk dapatkan YP ni yang saya kata ada beberapa method tu, tapi yang ni kita tak, untuk slide ni saya tak tunjuk lagi method tu. Saya just nak tunjukkan macam mana YP ni kita nak dapatkan. Okey. So daripada persamaan ni, katakan YP ialah CEX. Contoh, katakan apa ni kita kata ialah let's YP kata ataupun solution apa yang kita nak cari tu ialah YP ni ialah C into X. Then kalau kita bezakan dia, kalau ini kalau tengok sama step yang sebelum ni kita pernah saya pernah tunjuk dalam slide sebelum ni, iaitu macam mana kita nak solve, nak dapatkan solution untuk differential equation. Okay, so kita ada YP and then kita bezakan dia sekali, kita dapat y prime. Ni pun kalau kita bezakan kita dapat C EX juga, dan kita bezakan lagi sekali kita akan dapat C EX. Dan yang semua ni kita masuk ke dalam ni, kita masuk ke dalam apa ni differential equation kita ni. So kita masukkan ni, bukan kita gantikan dalam ni. So kita ada y double prime, 2y prime ni semua. Bila kita gantikan kita akan dapat persamaan y double prime ialah C EX plus 2CEX plus 101 CEX equal tu, yang ni adalah masukkan semua lah 10 EX. Okay. So kita simplify equation ni. CX kita boleh cancelkan, kita divide by CX ni, EX. So yang ni semua boleh cancel. So kita akan ada sepadan yang atas ni. So kita akan ada yang ni lah. Kalau simplify kita ada so yang tu kita ada ni boleh cancel. Sekali kita ada 10.14 C equal to 10. So C equal to 10 over 104 lebih kurang, jadi kalau kalkulator dapat 0.09 macam tu lah. So terus dalam contoh ni saya tulis C equal to 0.1. So C equal to 0.1. Dah dapat C equal to 0.1. Ingat balik YP yang kita nak cari tadi ialah yang ni, yang kita assume tadi. Kita tadi YP is C EX. So C ialah 0.1. Terus kita boleh dapat YP equal to 0.1 C dah itulah 0.1 EX. So dah dapat YP, campurkan dengan YH yang kita dapat tadi. Terus
kita boleh dapat yang ni. Solution ini ialah ini YP, ini ialah YH. Okey, itu je. So kita dapatkan YP, solve untuk ini, kita tu boleh dapat solution untuk non-homogeneous equation. Okey, lagi satu contoh yang saya nak tunjuk kat sini sebelum kita pergi pada method. Second example ni, kita ada this type of differential equation yang ni. Okay, so sekali lagi, first step ialah kita solve homogeneous equation, iaitu kita tulis persamaan dalam bentuk homogeneous. Y double prime minus 5y prime plus 6y equal to 0. Okay, dah dapat dalam bentuk ni, kita solve macam biasa, homogeneous. Last sekali kita akan dapat YH. Okay, yang ni dah dekat situ, dapat YH. Dah simpan duduk diam kat sini. Next yang kita perlu dapatkan ialah, macam kita tadi, kita perlu dapatkan YP tu. Okey, kali ni dia tulis kat situ, katakan let YP equal to CX plus D. Okey. Dan sama juga step ni ruang tak banyak kan, saya just contoh boleh tengok. Okey, YP sama dengan ni, and then dibezakan sekali dapat yang ni, bezakan lagi sekali dapat yang ni, and then semua ni masukkan balik dalam ni. Kita boleh tulis balik equation dalam macam ni, and then cari dapatkan nilai constant tu, C dengan D tu. Sebab kat sini kita ada YP equal to CX plus D ni, yang ni. So kita dapatkan nilai C, dapatkan nilai D. Yang ni saya rasa tak ada masalah ni. Saya pendapat ni dalam bentuk yang ni, ada CD, and then ini boleh kira manipulate lah macam dapatkan C dengan D. Dan dapat C dengan D, kat sini C dapat 13, D dapat 79, and then tu kita ganti balik dalam YP ni. YP equal to C ialah 13, so 1 over 3x plus D is 7 over 9, dan dapat YP iaitu yang ni. Terus je YH, bukan YH, solution Y equal to YH plus YP, dan ini ialah YP. Ni YP, ini YH. Ini yang tadi. Okey. So kalau kita tengok kat sini, trik dia YP ni, kalau kita tengok yang sebelum ni, macam mana kita ambil YP ni? Yang ni kita ambil YP equal to exponential C exponential X. Yang ni pula kita ambil YP equal to yang ni. Okey. So kalau kita tengok kat sini, macam mana kita tentukan YP ni? Sama ada C yang dah bentuk macam ni ke, dah bentuk yang dalam bentuk yang ni ke? Okey, itu je yang kita perlu faham. So untuk dapatkan yang tu, kita boleh dapatkan daripada method yang kita akan tengok selepas ni, iaitu method of undetermined coefficient, iaitu method macam mana kita nak tentukan YP ni sama ada bentuk dia macam mana. Okey, so untuk next kita akan pergi kepada next slide untuk kita tengok note seterusnya.